Kaki jaga kaki. Boleh jalan, tolong boleh jalan. Kaki. Biasa. Jangan dapat jarak padangan. Jangan dapat jarak fikir jarak. Social distancing. Okey. Pertama soalan saya di sekarang pagi ini apakah mendapat keputusan daripada ROS? Sebab ROS telah memberi kenyataan bahawa dia ada aktiviti parti selama sampai 30 Jun. So dah dijawab. Dia kata ada surat lepasan daripada ROS. Lepas tu saya tanya, adakah kebenaran daripada KDN untuk keputusan? Dia kata dah jawab, ada surat daripada KDN. So itu sajalah saya nak bagi tahu. Tapi kedudukan Ya, Tun dalam dijawab parti. oleh apa nama ni, Setiausaha apa nama? Hamzah Zainuddin. Tapi kedudukan Tun Masa boleh bersesat lagi sebab Saya rasa nak penting untuk kita benda-benda cakap. yang penting je yang boleh cakap. Tapi kalau nak berceramah dalam tu saya tak puji-memuji antara satu sama lain saya tak nak dengar. Cuma kita fikirkan kenapa pemecatan berlaku. Tak ada dibuat secara jadi jawapan mereka jarak. Saya kira yang paling penting kami 4 orang keluar kerana kami memprotes pada apa yang sedang berlaku. Di dalam itu ada 2 perkara yang paling saya kira kita tak boleh terima. Yang pertama di mana mereka ingin formalize pelucutan jawatan Tun. Dan kedua mereka ingin formalize gabungan Perikatan Nasional. Maksudnya sebelum ni kita belum ada formal gabungan, which also means pasal yang mereka lucutkan jawatan Tun tu tak boleh terpakai. Jadi saya telah nyatakan pandangan saya, kita semua telah nyatakan pandangan kami. Kami merasakan bahawa ini tidak mengikut fasa-fasa dan peruntukan dalam perlembagaan parti dan perkara ini tidak betul. Jadi saya nampaknya kami takkan boleh jadi sebahagian daripada mesyuarat yang akan menentukan sama ada kita secara rasminya melucutkan jawatan Tun, secara rasminya menubuhkan Perikatan Nasional, sedangkan Parti Bersatu Malaysia ini tertubuhnya atas akar umbi. Pasal 12 parti mengatakan bahawa segala keputusan-keputusan dasar adalah melalui mesyuarat agung. Tak kisahlah ada yang kata takkan kita nak buat mesyuarat agung setiap kali nak buat keputusan dasar. Sebab itu kita ada EGM. Dan EGM, kalau kata tak sempat buat EGM. Setiap keputusan dasar perlu melalui EGM. Dulu PAS buat yang sama, UMNO buat sama waktu nak buat Mufakat Nasional. Kenapa Bersatu hanya mengikut keputusan MPT? This is wrong. The party belongs to the people. Parti ini milik akar umbi. Ini bukan parti sekumpulan 30 orang yang berada di situ. Dan dalam 30 orang tu pun bila kita bersuara pun pandangan susah nak sampai. Saya kira tak ada ertilah kami duduk di situ. Jadi kami buat keputusan untuk keluar. So adakah Tan Sri Muhyiddin ada bagi kenyataan? Saya tak dalam pasti. masyarakat? Itu tuan-tuan boleh tanya dah. Siapa ada dalam meeting tadi ya? Itu tak apalah. Terima kasih tuan. Bagaimana suasana dalam meeting? Tak ada, harmoni, semua harmoni. Semua berjalan dengan baik. Tak ada masalah. Jalan ni meeting. Cuma kita hanya beberapa persoalan yang kita tanya, ke mana hala tuju Bersatu akan datang. Akan datang dalam pihara raya. Ya. Sedangkan UMNO kita tahu bahawa dia setia dengan Mufakat Nasional. Sedangkan kita kata ada di dalam forum ni Perikatan Nasional. Saya pun confused sebab ini Parti Bersatu, kami yang bangkitkan bersama, itu yang kami risau. Tapi yalah, dijawab dia kata dia dapat persefahaman daripada semua PAS, UMNO dan juga Bersatu. Itu sahaja yang kita nak tahu. Sebab akar umbi bertanya, kita tak tahu. Saya mewakili akar umbi juga sebagai polis. So itu je yang kita buat cakap. Rahsia-rahsia yang lain tu kita tak boleh cakap lah. Okey? Terima kasih banyak. Tapi hari ini pun tidak selesai krisis dalam Bersatu. Dalam itu I don't know. Itu persepsi rakyat terpulang. Okey? Kira berapa pemimpin dalam tu? Termasuk Tan Sri Muhyiddin. Tu kena tanya. Saya tak boleh kira. Kami pun tak boleh kira. Rasa-rasa siapa yang dalam tu? Selain daripada Tan Sri Muhyiddin, siapa dalam tu? Yalah, biasalah yang dia kata MPT Setiausaha Agung. Sebenarnya tuan-tuan puan, sebenarnya yang menjadi isu besar kepada kita adalah ini. Perikatan Nasional belum lagi dipersetujui oleh MPT Bersatu sebagai satu gagasan atau gabungan yang kita akan sertai. Dalam mesyuarat 23 dan 24 bulan Februari, dalam kedua-dua mesyuarat tersebut, MPT tidak memutuskan menyertai Perikatan Nasional.
Masa telah berlalu, perkara telah berlaku, tetapi sehingga hari ini, inilah kali pertama dipanggilnya mesyuarat MPT. Yang dipertikaikan sekarang adalah ini. Kalaulah ingin dilucutkan keahlian Tun Mahathir Mohamad dengan 4 orang ahli parlimen yang lain, seharusnya ia haruslah berlandaskan dengan tindakan-tindakan yang logik. Jadi dikatakan ia kerana menyertai parti yang lain ataupun menyertai kumpulan pembangkang yang berlawanan dengan kerajaan yang dipelopori oleh Parti Bersatu. Tapi masalahnya, kita tidak benar bersetuju untuk menyertai Perikatan Nasional. Dan Parti Bersatu tidak ada apa-apa minit mesyuarat walaupun dalam MPT, apatah lagi AGM menyetujui bahawa kita menyertai Perikatan Nasional. Bagaimana yang kita boleh pula menghukum 5 ahli parlimen ini bila mereka mengambil keputusan untuk tidak duduk bersama dengan Perikatan Nasional? Malah isu ini agak menimbulkan kecurigaan dan juga kemusykilan dan kegusaran ahli juga kerana ia memberikan tanda tanya. Kalau betul Tun Mahathir tidak menyertai dan itu boleh menunjukkan jawatan, adakah ia juga bermaksud bahawa semua ahli parlimen bersatu yang menyertai Perikatan Nasional juga lucut keahliannya? Kerana tidak ada keputusan sebelum ini untuk menyertai Perikatan Nasional. Sebaik-baiknya satu mesyuarat MPT diadakan sebelum sidang parlimen yang lepas. Tetapi mesyuarat tersebut tidak pun dipanggil. Bila mula mungkin dicuba, ada usaha untuk memanggil tapi telah dibatalkan. Seharusnya pada masa itulah berlaku perdebatan dan pada waktu itulah kita sepatutnya mengambil keputusan. Tetapi ia tidak berlaku. Kini apa yang dilihat adalah satu ketidakadilan. Atas dasar yang diberikan, dikatakan keahlian 5 ahli parlimen kita lucut, termasuk 4 orang ahli MPT, termasuk 3 orang pengasas parti. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhris dan Syed Saddiq. Dan akhirnya pengasas parti yang tinggal dalam mesyuarat tadi, saya dengan Tan Sri Muhyiddin lah. Agak pelik. Itu pun siang tadi Akram kena pecat dah. Ya. Saya pun tadi siang, saya pun melalui satu pengalaman yang agak tak boleh kata melucukan lah, ajak tragik komedi. Malam tadi saya menerima WhatsApp pukul 11.55 dengan kepilan surat menyatakan bahawa saya dilucutkan daripada jawatan lantikan MPT. Kemudian saya mengadakan satu perbincangan ringkas dengan Tan Sri Muhyiddin sendiri dan beliau menyatakan saya boleh hadir pada hari ini, dan saya hadir. Tadi sewaktu saya hadir, saya diserahkan satu lagi surat yang menyatakan pembatalan pemberian kedudukan saya sebagai MPT lantikan. Ini minta maaf lah, tapi saya rasa not proper, bukan caranya. Dan sebagai seorang pengasas parti, saya mengharapkan lebih banyak rasa budi bahasa dan sopan santun daripada ditamatkan jawatan MPT dengan satu WhatsApp pukul 11.55 daripada Kapten Syaimi. Cukup tidak sesuai. Dan saya difahamkan bahawa surat pembatalan keahlian MPT saya sudah pun viral sebelum ini, dan maklum balas yang saya terima daripada kawan-kawan dalam politik dan luar politik adalah kelihatan seperti ada yang tak kena. Jadi inilah isu-isu yang itu, minta maaf, saya sebenarnya tak mau memberikan penekanan sangat hal itu, sebab itu lebih menjurus kepada peribadi saya. Tetapi kalau kita lihat dari segi perjalanan parti, ada banyak perkara-perkara yang kita risaukan. Saya dan majoriti besar akar umbi benar-benar mahukan 5 ahli parlimen ini kembali ke Pangkuan Bersatu. Kita mahukan seboleh-bolehnya MPT ini dihadiri oleh kesemua MPT, termasuk yang dikatakan bukan lagi ahli, supaya boleh kita sendiri bertanyakan apakah masalah yang menyebabkan Tun Dr. Mahathir dan ahli-ahli lain tidak duduk bersama dengan Perikatan Nasional. Dan itu sepatutnya menjadi sebahagian daripada debat kita, kenapakah dan bagaimanakah hala tuju parti. Did you come to represent what you call Tun today? No. Did you discuss with Tun before you came? No. Do you accept that your pembatalan or do you accept your re-votation? Well, I actually sebenarnya saya tengah merujuk. Saya sebenarnya merujuk beberapa pihak.
bila sebab kita dulu sewaktu kita menguburkan parti, kita tak ada apa-apa AGM. Jadi diberi allocation. Okeylah, MPT kalau ikut perlembagaan ada yang dipilih, ada yang dilantik. Saya tak dirujuk tapi saya diletakkan sebagai antara yang dilantik, bukan dipilih. Jadi boleh digugurkan pada bila-bila masa oleh kepimpinan. Tetapi saya terima sebab dari segi strateginya kita faham. Kalau ada tokoh yang besar nak masuk parti, saya sedia berundur untuk memberi ruangan. Jadi itulah strategi di sebaliknya. Tetapi tiba-tiba bila kita dapat juga kata kita digugurkan daripada lantikan tu, tak terkejutlah juga. Okay. So what do we do? Kita rujuk kawan-kawan, benda ni betul ke? Maklum balas awal adalah sebenarnya mereka heran dengan caranya yang diberikan. Ramai yang kata mungkin expected kerana saya kritikal dengan keadaan parti sekarang. Tetapi juga maklum balas yang sama diberikan adalah mereka terkejut dengan cara ia diputuskan dan dimaklumkan kepada saya. Kita belum lagi pada masa itu berbincang tentang sama ada legal atau tidak. Tiba-tiba malam ni dikatakan dibatalkan pelucutan jawatan saya. Jadi tak apalah. Jadi pada saya dah mood case lah. Tapi kalau esok dilucutkan balik, Allahualam lah. Jadi isu balik lah kan. Allahualam. Okay. Tapi kita yang peliknya, kita ada bangunan bersatu. Kenapa masyarakat sini? Lepas tu kedua, kita MPT pun kereta tak boleh masuk. Itu pun kita kongsi berempat. Jadi kita mesti ingat, kita semua ni penaja. Waktu penaja ni, kita tak boleh buat apa-apa keputusan sebab kita dah buat apa-apa pemilihan, masuk pemilihan. Kalau keputusan ni, saya rasa tak sah. Basically sekarang ni semua MPT adalah caretaker lah. Sebab bila kita dah kita dah hantar borang pencalonan, maka sebenarnya telah dibubarkan semua jawatan kuasa di pusat. Bila jawatan kuasa di pusat telah dibubarkan, yang ada sekarang ni adalah caretaker. Seperti caretaker government, you tak boleh buat keputusan dasar. Tapi bila akan pemilihan persatu diadakan? Pemilihan itu kita difahamkan bahawa perbincangan akan diteruskan tentang pemilihan bersatu. Tetapi pada kami, pemilihan bersatu juga menjadi tanda tanya kerana ia berkait rapat dengan COVID-19. Dan kita mengambil iktibar dengan keputusan kerajaan dan juga nasihat Tuan Dr. Mahathir sendiri bahawa fokus negara sekarang sepatutnya menangani COVID-19. Jadi sebagai pemimpin masyarakat, kita menerima pemilihan ini mungkin terpaksa tergendala selama yang perlu sehinggalah COVID-19 ditangani. Yang jadi isunya sekarang adalah senario kerajaan sedia ada, senario di parlimen dan impaknya kepada parti. Kami berempat bukan ahli parlimen. Itu ada hikmahnya juga. Kerana kita boleh memfokuskan tentang gerak kerja, jalan cara dan kelangsungan parti. Dan yang membimbangkan majoriti besar akar umbi parti kita sekarang adalah di manakah sebenarnya hala tuju parti. Itu satu perkara yang harus diselesaikan. Dan rasanya tidak perlu kita menunggu sehingga mesyuarat agung ataupun pemilihan untuk menentukan sesetengah perkara tentang hala tuju. Pemimpin-pemimpin kita kenalah lebih bersedia untuk bermuafakat dan bersatu semula. Tapi pertelangkahan di peringkat parlimen dan kerajaan nampak gayanya menghindar daripada itu. Dan itu sebenarnya mengecewakan semua pihak. Kalau seboleh-bolehnya, kita tidak patut mengecualikan sesiapa. Itu sebenarnya juga antara perkara-perkara yang menimbulkan kerisangan dan kerisauan. Nama bersatu, tetapi kerana konflik berkait dengan kuasa, hilang bersatu. Okey, okey. Thank you. Terima kasih banyak Empat orang yang nanti kena COVID Okey, nampaknya salah seorang dari Parti Bersatu, bukan salah seorang, 4 orang telah keluar daripada mini mesyuarat. Jadi menurut Abi dan juga Ulia,
hala 7 parti masih tidak dijumpai. Triple 966. Okey, menurut Abi, penasihat Tun dan juga Ulia, memang tak nampak lagi hala 7 parti bersatu ini, dan mesyuarat ini sebenarnya bagi mereka, sebab mereka ada bangunan sendiri, dan untuk apa dibuat di sini. Jadi kata putus, saya boleh kata putus lah kan, hilang bersatu bila sibuk akan soal kuasa. Baik, sekarang pukul 11.08 malam. Mesyuarat baru sahaja habis saya rasa, ataupun mereka bertiga telah memutuskan untuk keluar dari mesyuarat. Mesyuarat bermula pukul 6 petang tadi. Jadi saya di sini masih lagi menunggu menteri-menteri ataupun yang berkenaan untuk keluar dari mesyuarat untuk mendapatkan info. Jadi buat rakan-rakan saya yang baru join tadi, saya Irfan berada di rumah kelab alumni Universiti Malaya. Okay, nampaknya saya rasa 3 orang tersebut saja yang baru keluar dari premis tersebut. Masih menunggu yang lain untuk keluar. Sekarang saya akan cuba ke depan sikit untuk clear view. Okay, yang berbicara dengan kita tadi adalah Ulia, Ketua Penerangan Armada, Ubi, Penasihat Politik Tun, dan juga Akmal kalau tak silap saya. Maaf ya jika audio kurang jelas tadi. Saya telah cuba berhimpit untuk ke depan, tapi demi menjaga keselamatan diri dalam penularan COVID ini, saya terpaksa ke belakang sedikit. Jadi menurut Ulia tadi, nama je bersatu, tapi bila bercakap soal kuasa dalam politik, hilang bersatu dalam parti tersebut. Sebab masih tak ada persefahaman antara satu sama lain. Bagaimanapun, mesyuarat dijelaskan oleh mereka semua, mesyuarat tenang dan harmoni, tiada perbalahan yang dilaporkan. Nabil Fikri live untuk apa ni, saya tak tahu lah. Sekarang ni saya berada di Puam. Sebab pukul 6 petang tadi ada panggilan untuk mesyuarat tergempar bersatu MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. So mungkin masih belum dapat kata putus dari dalam, sebab yang keluar hanya 4 orang sahaja.
Hello ayahanda, selamat datang. Terima kasih kerana menonton. Kami masih menunggu menteri-menteri yang lain yang berada di dalam mesyuarat. Tu Syaz Raul, yang lain ni pun Cik tegur SOP mana. Baik, sebenarnya polis dah rela sudah pun mengeluarkan arahan untuk menjaga penjarakan sosial. Kami di belakang menjaga jarak sedaya upaya. Dalam pada masa yang sama kami masih gigih memberi info-info untuk rakan-rakan yang sedang menonton. Maafkan saya kalau audio tadi kurang jelas sebab saya berada jauh di belakang. Hanya mampu mengangkat kamera sahaja. MG terbaik. Terima kasih ayahanda. Ya, Jiman KC, wahai orang Malaysia, ucapkan dan doakan baik-baik saja. Ya. Sebab dalam pada masa yang sama kita perlu beringat juga tentang penularan virus COVID-19. Dalam pada masa yang sama politik Malaysia masih lagi kucak-kacir. Jawapan pun agak kurang jelas dari Ulia tadi. Apa, kita akan tunggu lagi. Pijan Izan, aku baru buka ni. Apa hal? Ceritalah. Okey, sekarang ni saya berada di bangunan rumah kelab Persatuan Alumni Universiti Malaya PAUM di Susur Damansara. Apa yang kita tahu hari ini, ada dipanggil mesyuarat tergempar pada pukul 6 petang tadi. Mesyuarat MPT Bersatu, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu. Saya rasa ini adalah kononnya langkah syaratan 2.0 sebab perhimpunan pula. Mesyuarat ini diadakan secara tiba-tiba. Dipanggil semua yang berkenaan ke bangunan ini. Menurut Abi dan Ulia, mereka pun tak faham kenapa dipanggil mesyuarat di sini sebabkan Bersatu pun ada bangunan sendiri, tetapi dipanggil untuk kemari untuk bermesyuarat di sini. Jadi ini adalah di tingkat 1 ini adalah tempat mesyuarat. Kamal Badrul Tun M hadir tak mengikut apa yang saya tahu sekarang ni, Tun M tidak hadir di sini. Betul, di mamah usia kita sebenarnya patut fokus terhadap virus COVID-19 ni. Seperti mana yang Ulia cakap tadi, sekarang ni negara tengah dilanda wabak, jadi ada masa juga untuk mesyuarat-mesyuarat seperti ini. Hamzah Saad, wartawan ZAS mana? Lama tak nampak. Wartawan ZAS berada di luar kawasan buat sementara waktu. Jadi saya akan mengambil alih dan saya akan cuba yang terbaik untuk menjadi sama baik dengan wartawan ZAS, insya-Allah.
Okey, buat rakan-rakan yang baru menonton, rakan-rakan MGTV yang baru menonton live ini, saya berada di Bangunan Persatuan Alumni Universiti Malaya PAUM di Susur Damansara. Di sini seperti mana kita tahu telah terpanggil untuk buat mesyuarat MPT, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu sejak pukul 6 petang tadi sampai sekarang, dan pihak media sebenarnya tidak diberikan kebenaran untuk masuk ke dalam premis. Jadi kami sebenarnya telah tunggu di hadapan pintu masuk ini sejak lebih kurang pukul 6 lebih tadi. Tempat ni memang dikawal rapi oleh rela dan juga polis. Bersepah sebenarnya kereta peronda polis dan juga unit tempur ringan truk polis untuk mengelakkan apa-apa kerusuhan yang bakal berlaku. Hadi Rasdi, terima kasih kerana ada rasa berberi kemanusiaan terhadap pihak media juga. Kami tak kisah pun sejujurnya, asalkan semua dapat info yang sahih untuk pengetahuan semua. Saya rasa meeting sebenarnya belum habis lagi, dan 3 orang yang keluar tadi tarik diri daripada mesyuarat tersebut, saya rasa. Sebab ramai lagi masih belum keluar, dan sebelum ini ramai yang masuk. Okey, jadi buat rakan-rakan saya, jangan lupa untuk turn on live notification Facebook MGTV, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Malaysia Gazette YouTube, dan tidak lupa juga news portal kami untuk mendapatkan berita terkini dan semasa di www.malaysiagazette.com. Jadi saya akan masih berdiri di sini untuk menunggu dan mendapatkan info-info terkini daripada dalam bangunan Pusat Alumni UM. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan end live sebentar, dan saya akan sambung sebentar lagi kalau ada apa-apa update. Terima kasih Kak Wati. Saya doakan wartawan ini moga dijauhkan segala penyakit. Anda sanggup bagi info pada kami semua. Ini adalah untuk rakyat Malaysia juga, untuk kami sendiri juga. Jadi saya pun mendoakan semua dalam keadaan baik-baik belaka sahaja dan dijauhkan daripada semua wabak, insya-Allah. Ya betul, Hairi Rizal Sulaiman, pemimpin lebih pentingkan diri sendiri dari rakyat. Mengikut saudara Ulia tadi, beliau pun berkata nama sahaja bersatu, tetapi bila berbual soal politik dan kuasa, hilang bersatu dalam parti tersebut. Sebab sekarang ni dengan penularan COVID-19 lagi, sepatutnya kita semua berusaha menangani penularan virus tersebut. Tetapi nak buat macam mana kan, sudah terpanggil untuk mesyuarat tergempar. Terima kasih Syed Muhaimin Syed Hussein. Terima kasih Steering Momo. Terima kasih Sarabanan. Ini adalah untuk semua juga. Jadi saya rasa saya akan end live dulu di sini, sebab saya kena save bateri juga.
Jadi kejap lagi kalau ada apa-apa update saya akan live seperti biasa seperti tadi. Jangan lupa nantikan live seterusnya. Jangan lupa untuk turn on live notification di Facebook kami, subscribe kami di YouTube Malaysia Gazette YouTube dan juga news portal kami di www.malaysiagazette.com. Jadi itu sahaja dari saya buat masa sekarang. Kalau ada live kita akan berjumpa sebentar lagi insya-Allah. Terima kasih kerana menonton.